Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danish Fakhrusi Syakiri bin Syamuddin. Nombor matrik C20A1525 dan saya akan menerangkan teori yang dipilih iaitu Art Nouveau daripada tokoh Louis Henry Sullivan. Pengenalan, Art Nouveau ialah gerakan seni revolusioner yang muncul pada akhir abad ke-19 dan mempunyai impak yang mendalam terhadap pelbagai disiplin seni termasuk seni visual, seni bina, reka bentuk dan seni hiasan. Salah satu ciri yang menentukan Art Nouveau ialah penekanannya pada garisan organik dan mengalir yang diilhamkan oleh bentuk semula jadi. Artis dan pereka mendapat inspirasi daripada unsur-unsur seperti bunga, tumbuhan dan lekuk tubuh manusia yang anggun. Garisan berliku ini menjadi ciri khas Art Nouveau, muncul dalam kedua-dua karya seni dua dimensi dan reka bentuk tiga dimensi. Tokoh yang dipilih ialah Louis Henry Sullivan. Louis Henry Sullivan, biasanya dikenali sebagai Louis Sullivan, adalah seorang arkitek Amerika yang memainkan peranan penting dalam pembangunan seni bina moden pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dia sering dipanggil bapa bangunan pencakar langit kerana kerja perintisnya dalam mereka bentuk bangunan tinggi yang menggabungkan teknik struktur inovatif dan hiasan ekspresif. Beliau dilahirkan pada 3 September 1896 di Boston, Amerika Syarikat. Beliau belajar seni bina di Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan kemudian berpindah ke Chicago. Idea dan prinsip beliau meninggalkan kesan yang berkekalan dalam bidang seni bina, mempengaruhi generasi arkitek seterusnya dan membentuk pembangunan reka bentuk seni bina moden. Louis Sullivan merupakan pengkarya yang menggunakan jenis Art Nouveau. Banyak karya yang telah dihasilkan oleh beliau menggunakan jenis seni tersebut. Louis Sullivan merupakan banyak menghasilkan mengenai ciri Art Nouveau. Beliau menerapkan ciri ini kerana ciri seni ini menunjukkan ciri-ciri yang lebih moden dan menarik untuk dihasilkan. Sullivan terkenal dengan kualiti hiasannya yang tinggi yang digunakannya untuk menekankan struktur bangunan dan menyatukan komponen yang berbeza. Antara karya yang dihasilkan oleh Louis Sullivan ialah Auditorium Building, Wainwright Building dan National Farmers Bank. Louis Sullivan menggunakan teori form follow function dalam setiap hasil rekaannya. Teori ini bermaksud prinsip asas dalam seni bina yang menekankan hubungan antara reka bentuk bangunan dan tujuan atau fungsi yang dimaksudkan. Ia merangkumi kepercayaan Sullivan bahawa bentuk bangunan harus diperoleh secara langsung daripada keperluan fungsinya. Saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Sullivan ini kerana teori dalam Art Nouveau adalah setiap bangunan yang direka mempunyai reka bentuk yang unik dan mempunyai nilai yang tersendiri. Setiap bangunan yang dibina tidak meniru mana-mana bentuk rekaan bangunan sedia ada. Sebagai contoh, Louis Sullivan menghasilkan rekaan yang baharu pada masa itu. Ini menunjukkan Sullivan tidak meniru mana-mana bentuk bangunan yang telah ada pada ketika itu. Teori yang dihasilkan telah banyak membantu pereka untuk mengenal pasti rekaan dan bahan untuk menghasilkan dalam satu karya. Perubahan teori Art Nouveau pada masa kini. Art Nouveau telah membawa banyak perubahan ketara dalam cara hidup orang ramai dengan mengubah persekitaran mereka dan mempengaruhi pelbagai aspek kehidupan seharian. Antara perubahan yang dilakukan ialah dalam reka bentuk dalaman. Art Nouveau merevolusikan reka bentuk dalaman dengan memperkenalkan konsep dan estetika baharu. Pergerakan itu menekankan integrasi seni ke dalam kehidupan seharian dan dalam reka bentuk ruang dalaman.
Dari segi reka bentuk seni bina, seni Nouveau mempengaruhi seni bina terutamanya dalam reka bentuk rumah persendirian, bangunan awam dan ruang komersial. Dari segi seni hiasan pula, telah banyak perubahan yang dilakukan oleh Art Nouveau pada masa kini. Art Nouveau menggalakkan penciptaan objek unik dan artistik yang boleh dimasukkan ke dalam kehidupan seharian. Antara seni hiasan yang mengalami perubahan adalah dari segi seni seramik, barangan kaca, barangan kemas, tekstil dan kerja logam. Reka bentuk grafik pula, Art Nouveau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap reka bentuk grafik dan komunikasi visual pada masa itu. Poster, iklan dan tipografi merangkumi garisan yang mengalir dan ciri bentuk organik pergerakan. Artis seperti Alfonso Mucha dan Henry de Toulouse-Lautrec mencipta poster Art Nouveau ikonik yang memikat penonton dan mengubah industri periklanan. Dari segi fashion dan barang kemas, turut memberi impak kepada dunia fashion dan perhiasan. Seni Art Nouveau memberi penekanan dalam pergerakan pada bentuk semula jadi, garisan yang mengalir dan butiran rumit yang diterjemahkan ke dalam reka bentuk pakaian dan aksesori. Fabrik menampilkan corak bunga dan langsir lembut mencerminkan estetika organik Art Nouveau. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Siti Hajar binti Abdul Halim bernombor matrik C20A1598 akan menerangkan mengenai Art Nouveau oleh Charles René. Merupakan sebuah gerakan seni yang telah berkembang dengan pesat di seluruh Amerika Syarikat dan Eropah sekitar tahun 1890 hingga 1910-an. Terdapat 4 pecahan idea di dalam Art Nouveau. Seterusnya adalah teori simbolisme dan makna. Seni yang wujud haruslah mempunyai mesej yang tersendiri sama ada dari segi makna yang tersurat maupun makna yang tersirat. Mackintosh dia mengamalkan prinsip di mana setiap seni mempunyai makna yang mendalam sehingga memberi kesan terhadap emosi manusia yang melihatnya. Terdapat 3 contoh karya yang berkaitan dengan teori utama. Yang pertama adalah Hill House, yang kedua Glasgow Rose dan yang ketiga adalah High Back Chair. Mengapa ketiga-tiga karya yang dihasilkan oleh Mackintosh merupakan karya yang baik? Yang pertama, bagi Hill House, ia mempunyai perhatian perincian yang jelas dalam pembinaannya. Setiap pembinaan rumah dan kelengkapan rumah di dalam Hill House direka khas bagi menimbulkan kesan estetika yang tinggi dan harmoni yang menyeluruh. Perabot yang dibina secara built-in dan tempat penyimpanan barang memaksimumkan penjimatan ruang sambil mengekalkan ruang yang bersih dan tidak bersepah. Bagi Glasgow Rose pula, ia mempunyai identiti tersendiri. Karya Glasgow Rose telah diinspirasikan dari bunga mawar. Gambaran bunga mawar di dalam karya adalah berbentuk abstrak dan cantik sehingga menimbulkan makna yang tersirat. Seterusnya adalah High Back Chair. Ia mempunyai reka bentuk yang berinovasi di mana ia mempunyai tempat sokongan belakang badan yang tinggi sehingga mampu menampung seluruh badan pengguna yang menggunakannya. Sistem sokongan yang tinggi ini membezakan reka bentuk kerusi yang tradisional dengan kerusi tradisional yang lain. Bagaimana teori-teori yang diperkenalkan oleh Mackintosh ini mengubah cara hidup kita pada hari ini? Teori seperti fungsi dan bentuk yang harmoni dia mengakibatkan karyawan pada zaman kini melakukan revolusi melalui cara penghasilan bentuk perabot yang menggabungkan seni dan fungsi yang menyeluruh. Selain itu, perabot kontemporari zaman kini menghasilkan pasu seramik yang menggabungkan unsur bentuk yang harmoni dan fungsi yang baik. Seterusnya, teori simbolisme dan makna mempengaruhi reka bentuk dalaman sesebuah bangunan. Hal ini dikatakan sedemikian adalah kerana teori yang diperkenalkan oleh Charles René memberi penekanan kepada penghasilan karya yang mempunyai ekspresi atau luahan individu di dalam reka bentuk yang dihasilkan. Secara tidak langsung, para karyawan pada zaman kini terinspirasi hasil daripada karya yang mempunyai unsur teori simbolisme dan makna. Seterusnya, teori geometri dan abstrak yang diperkenalkan oleh Mackintosh pula kebanyakannya memberi inspirasi terhadap reka bentuk perabot pada zaman kini. Hal ini kerana Mackintosh dia kerap menggunakan unsur geometri dan abstrak dalam setiap perkakasan rumah yang dihasilkan olehnya.
Sehubungan dengan itu, terhasillah beberapa perabot seperti yang dijual di IKEA yang mempunyai unsur-unsur geometri. Kesimpulannya, karya seni yang dihasilkan oleh Charles Rennie Mackintosh ini merangkumi teori dan prinsipnya yang telah mendatangkan kesan yang berkekalan sehingga ke hari ini. Kesannya terdapat beberapa karya maupun seni yang dihasilkan bukan sekadar cantik dari segi visual, malah mempunyai makna yang tersirat dan mempunyai fungsi secara menyeluruh. Assalamualaikum, nama saya Radiatul Kiptia binti Zailani, bernama matrik C20A1596. Pokok Art Nouveau yang saya pilih adalah Alphonse Mucha. Ini merupakan karya beliau iaitu Flower Final Study for Decorative Panel, Zodiac dan Gismonda. Melalui artwork Flower Final Study for Decorative Panel, Mucha menggambarkan sekutum bunga yang mengambil sebahagian besar gubahan. Bunga digambarkan mempunyai bentuk yang elegan dan terperinci dengan kelopak yang merebak dan daun yang menyelubungi, menampilkan seorang wanita yang dikelilingi oleh bunga dan daun yang cantik. Gubahan yang harmoni dan lembut menangkap keindahan alam semula jadi dan menggabungkannya dengan keagungan seorang wanita. Zodiak. Lukisan siri ini menampilkan seorang wanita yang elegan dan cantik dikaitkan dengan simbol dan ciri setiap tanda zodiak. Mucha menggunakan palet warna yang kaya dengan butiran halus dan mencipta karya seni yang menarik perhatian. Setiap lukisan dalam siri zodiak mempunyai latar belakang yang mencerminkan unsur alam semula jadi yang berkaitan dengan tanda zodiaknya. Gismonda pula, poster teater yang dicipta pada tahun 1894 untuk drama Gismonda yang dibintangi oleh pelakon terkenal Sarah Bernhardt. Memaparkan potret Sarah Bernhardt sebagai watak utama, Mucha menggambarkan Bernhardt sebagai elegan dan anggun dengan gaya rambut ikonik dan pakaian yang mengalir. Lukisan ini menggunakan palet warna yang kaya yang didominasi oleh merah, emas dan hijau. Mucha juga menggabungkan elemen reka bentuk hiasan seperti bunga dan daun yang mengelilingi imej utama mewujudkan kesan yang cantik dan estetik. Hujah tersendiri mengapa ia baik. Alfonso Mucha terkenal dengan cara menggambarkan wanita yang cantik. Dia sering menggambarkan figura wanita dengan pakaian yang elegan, gaya rambut yang mengalir dan ekspresi muka yang anggun. Karya beliau menyalahkan kecantikan dan keagungan feminin dengan cara yang artistik dan memikat. Gaya ini menekankan keindahan semula jadi, motif organik dan gabungan seni dan reka bentuk hiasan. Karya Alfonso Mucha menjadi wakil penting gaya ini memperkaya dan mengembangkan pengaruhnya. Salah satu sumbangan terbesar Alfonso Mucha adalah dalam bidang poster. Kerja beliau dalam mereka bentuk poster terutamanya poster teater dan periklanan sangat inovatif pada zamannya. Seterusnya, karya Alfonso Mucha telah memberi kesan yang ketara terhadap seni dan reka bentuk. Gaya Art Nouveau yang diperkenalkannya memberikan inspirasi kepada ramai artis dan mereka masa depan. Motif hiasan dan penggunaan elemen semula jadi yang menyelubungi karya beliau masih kelihatan dalam rekaan moden hari ini. Mana teori dapat mengubah cara kita hidup hari ini. Teori Alfonso Mucha telah membantu mengubah cara hidup kita hari ini dengan meluaskan pemahaman kita tentang kecantikan dan estetika, memberi kesan dalam reka bentuk grafik dan periklanan, meningkatkan kesedaran tentang hubungan kita dengan alam semula jadi, dan meningkatkan penghargaan kita terhadap seni dan kreativiti. Kerja beliau terus memberi inspirasi dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan moden kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Masita binti Ahmad Saliza, bernama matrik C20A1591. Tokoh Art Nouveau yang saya pilih ialah Victor Horta. Antara karya Victor Horta ialah Hotel Tasir Busseil 1893 yang dibina pada 1893. Hotel Tasir di Busseil mengambil inspirasi gaya kuno tetapi masih menggunakan unsur semula jadi yang menggunakan kaedah linear, coupe de foul atau whiplash line. Ia dianggap sebagai bangunan Art Nouveau yang pertama kerana rancangannya yang sangat inovatif dan penggunaan bahan dan hiasan yang inovatif. Walau bagaimanapun masih terdapat kelainan yang telah dilakukan oleh Victor Horta. Contohnya, beliau telah membina sebuah rumah yang terdiri daripada 3 bahagian yang berbeza dan mempunyai elemen yang berbeza. Seterusnya ialah Mansion du Peuple Bruxelles. Mansion du Peuple Bruxelles merupakan salah satu seni reka bangunan Art Nouveau yang paling berpengaruh di Belgium dan juga merupakan antara rekaan yang terkenal oleh Victor Horta. Bangunan ini melalui beberapa peringkat seni bina. Bangunan ini juga merupakan satu-satunya ciri Art Nouveau yang boleh dikenali pada fasad ialah langkan dan dengan garisan lencong serta lengkungan sedikit yang keluli yang menyokong bumbung. Pada bahagian atas bumbung, bangunan ini dihiasi dengan papan tanda yang mengandungi nama orang yang menyumbang kepada perjuangan sosialis Art Nouveau iaitu Karl Marx dan Leon Blum. Dari segi estetika, ianya merupakan kaedah pembinaan yang tidak biasa kepada bidang perindustrian. Seterusnya ialah Horta House and Studio. Horta House and Studio merupakan kediaman dan tempat kerja Horta, Victor Horta, yang kini telah menjadi muzium. Bangunan ini mempunyai kualiti uniknya sendiri dan mempamerkan ketukangan berkaliber tinggi yang sama dan perhatian terhadap perincian. Gaya Art Nouveau terlihat jelas dalam rekaan dalaman rumah dan studio Victor Horta ini. Rekaan Horta House and Studio mempunyai elemen-elemen organik dan melengkung dengan banyak kaca dan besi yang ditempa dan digunakan. Oleh sebab itu, rekaan ini menunjukkan nilai estetika semula jadi yang terinspirasi daripada alam semula jadi.
Seterusnya kita pergi kepada hujah. Kebanyakan daripada tokoh Art Nouveau saya berpendapat kebanyakan daripada tokoh Art Nouveau dapat mencipta kebebasan dari segi aspirasi diri dalam berkarya, khususnya dalam seni reka yang berasaskan alam semula jadi. Bentuk yang melengkung, yang mempunyai garisan fleksibel, berbentuk simetri dan sebagainya. Walau bagaimanapun, masih terdapat beberapa kelemahan di dalam penghasilan karya bagi teori Art Nouveau. Seiring dengan perkembangan waktu, gaya Art Nouveau ini semakin dilupakan dan dianggap tidak relevan bagi sesetengah masyarakat. Hal ini kerana berlaku perubahan dalam gaya yang banyak menggabungkan unsur moden berbanding unsur Art Nouveau sahaja. Seterusnya kita pergi dengan bagaimana Art Nouveau ni dapat mengubah gaya hidup kita pada hari ini. Pertama, melalui rekaan bentuk dalaman. Seperti yang sedia maklum, kebanyakan karya-karya Victor Horta hanya tertumpu kepada rekaan bentuk dalaman rumah dan juga bangunan. Beliau sangat memperincikan hiasan di dalam rumah yang bergabung dengan elemen semula jadi. Sebagai contoh, tumbuh-tumbuhan dan bunga yang terdapat di dalam rekaan dalaman beliau. Seterusnya ialah integrasi seni dan kraf yang menggabungkan rekaan seni dan kraf di dalam karya mereka. Yang ketiga ialah penggunaan ruang terbuka yang mengalir bebas di antara bilik yang terdapat di ruang rumah. Contohnya, Victor Horta ni telah mencipta sebuah konsep rumah terbuka yang menghubungkan di antara bilik dan bilik yang lain dan masih diguna pakai pada masa kini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Atira binti Fuad. Nombor matrik saya C20A0970. Hari ini saya akan menerangkan teori reka bentuk di mana saya mengambil Art Nouveau. Okey. Ciri-ciri Art Nouveau ni adalah berdasarkan bunga yang dijadikan sebagai hiasan. Seni ini banyak digunakan di negara-negara Eropah. Kebiasaannya digunakan dalam penghasilan hiasan dalaman, corak pada dinding, kaca dan perhiasan. Ia juga disebagaikan new art. Okey, dalam bahasa Art Nouveau ni merupakan dalam perkataan bahasa Perancis dan ditranslate kepada new art kerana membawa kepada unsur moden. Gabungan corak yang terdiri daripada organik, geometri dalam menghasilkan sebuah corak dan akhirnya mewujudkan sebuah pergerakan. Okey, seterusnya kita pergi kepada ideologi Henry Clemens van de Ville. Okey, beliau merupakan tokoh terkemuka Art Nouveau di Belgium. Okey, beliau dilahirkan dalam keluarga yang senang, dalam keluarga yang baik-baik dan suka kepada realistik seni bina. Jadinya Henry ni ada banyak jatuh bangun dia, banyak kisah kejayaan dia sebelum dijadikan tokoh kepada ideologi. Seterusnya kita akan pergi kepada karya beliau. Satu yang dipanggil Henry Treacher from Blow Me West House. Okey, di mana inspirasi kursi tersebut diambil daripada Menara Eiffel Tower. Semua tahu kan Menara Eiffel Tower merupakan menara yang tinggi, menara yang kukuh. Okey, jadi Henry ni cuba mengambil ideologi daripada seni bina Eiffel Tower dan diaplikasikan kepada kerusi. Okey, seterusnya ialah merupakan the kidney shape desk, di mana kalau kita perasan bentuk meja ni dia bentuk buah pinggang ataupun macam lengan kita bila kita berlipat macam tu. Idea ni dibuat pada pada tahun 1899 di mana rekaan ini terhasil daripada gambaran buah pinggang manusia dengan garis yang diukir dengan kelembutan. Hasil perabot ini juga mendapat sambutan yang sangat positif di mana semua melihat pada bentuk rekaan dan penggunaan warna yang menaikkan mood klasik pada rekaan perabot tersebut. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada karya yang ketiga iaitu Weimar School of Applied Art, di mana dekat bahagian sekolah ni dia ada satu tingkap dan tingkap itu merupakan garisan pada situ dan dibina pada tahun 1905 di mana beliau bentuk melaksanakan akademik seni halus berdasarkan rekaan tingkap model tingkap tersebut. Okey, seterusnya saya akan pergi kepada hujah tersendiri mengapa Art Nouveau ni baik pada pendapat saya lah.
Satu, Art Nouveau ni ialah gaya hiasan Perancis. Art Nouveau ni menggambarkan gaya seni baru melalui reka bentuk organik geometri. Art Nouveau ni melambangkan lebih banyak gaya geometri, berbunga, dekoratif, manakala Art Deco lebih kepada yang line macam tu. Okay. Seterusnya adalah bagaimana teori ini dapat mengubah cara kita hidup hari ini. Okay, seperti yang kita tahu, zaman sekarang ramai yang orang guna estetik dan pelbagai apa semua kan. Pada pendapat saya, Art Nouveau ini telah memberi inspirasi kepada cara hidup kini. Art Nouveau memberi gambaran bahawa hasil estetika, keindahan, mewujudkan besaran di mana Art Nouveau adalah satu hakikat yang memisahkan kita daripada masa yang tidak begitu hebat. Maksudnya, walaupun Art Nouveau ni telah lama, kita tahu pada tahun 1819 hingga 1914, tapi masih lagi dikekalkan sehingga kini kerana mempunyai nilai estetika yang unik dan yang menepati cita rasa. Kita kira macam tak terlepas daripada estetika daripada Art Nouveau ni. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.